Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2021 bertitah tahun ini merupakan tonggak sejarah hubungan dengan Republik Rakyat China bagi menandakan ulang tahun ke-30 hubungan dialog ASEAN-China dan juga ulang tahun ke-30 jalinan hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Kebawah Duli Yang Maha Mulia menggariskan demikian dalam titah khas menerusi video rakaman semasa majlis pembukaan 18th Car Expo di Nanning, Republik Rakyat China. Semasa majlis pembukaan 18th Car Expo di Nanning, pemimpin-pemimpin dari negara-negara anggota ASEAN dan Republik Islam Pakistan juga menyampaikan ucapan menerusi video rakaman. Dalam titah, Baginda menggariskan meskipun pandemik COVID-19 masih berterusan dan memberikan kesan kepada aktiviti perekonomian di seluruh dunia, ASEAN dan China mencatatkan peningkatan jumlah perdagangan barangan dagangan pada tahun 2020, mempertahankan kedudukan China sebagai rakan dagang nombor 1 ASEAN. Penekanan pertalian ekonomi dan perniagaan yang kukuh, titah Baginda mempamerkan hubungan lama antara ASEAN dan China. In this light, the theme of this year's Expo, Advancing Quality Belt and Road Initiative, BRI Cooperation, Promoting Sustainable Development, is appropriate and timely. The BRI is a significant initiative that will enhance regional connectivity to bring us closer together. It also presents opportunities for us to enhance cooperation in many areas, including through sub-regional forums such as BIM-IAGA, which will further contribute to the growth of our economies. Sektor logistik memainkan peranan penting dalam integrasi ASEAN bagi rantaian nilai serantau dan global. Ia kini merangkumi kira-kira 5% daripada keluaran domestik negara kasar di ASEAN. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua yang juga selaku pengerusi mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN, memandangkan sektor logistik berperanan penting dalam memupuk pembangunan ekonomi, malah lebih tepat pada masanya untuk memastikan rangkaian logistik yang maju dan cekap kerana kesannya terhadap aktiviti ekonomi, daya saing kos perdagangan dan perhubungan rantaian bekalan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah berucap demikian semasa pelancaran Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD dan laporan neutraliti kompetitif mengenai sektor logistik di ASEAN. Dalam konteks Brunei Darussalam Suruhanjaya Saingan Brunei Darussalam CCBD berusaha bekerjasama dengan pihak kerajaan untuk meningkatkan sinergi di antara saingan perundangan dan dasar saingan bagi meningkatkan keberkesanan pasaran dan memperbaiki kebajikan pengguna serta mengekalkan kewangan awam yang sihat. CCBD akan berusaha untuk terus melibatkan diri dengan pengawal selia yang berkaitan dan meningkatkan kesedaran mengenai dua laporan OECD. Kajian penilaian persaingan diharap dapat menjadi contoh kepada sektor lain dan menggalakkan penyertaan dimensi persaingan dalam penggubalan dan pelaksanaan dasar awam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menambah bahawa OECD dan Sekretariat ASEAN telah memulakan projek tersebut 3 tahun lalu sebagai sebahagian daripada Pelan Tindakan Persaingan ASEAN ACAP 2016-2025 ke arah peraturan-peraturan yang lebih kompetitif dan mengelak gangguan persaingan untuk meningkatkan kecekapan pasaran.
Projek tersebut adalah sejajar dengan inisiatif di bawah Pelan Tindakan Persaingan ASEAN 2025 yang berkaitan dengan mengurangkan pengawal seliaan, anti persaingan dan meningkatkan daya saing bagi perusahaan milik negara bagi meningkatkan persekitaran perniagaan dengan mewujudkan landasan perniagaan, memupuk perdagangan dan mengurangkan ketidaksamaan. Projek tersebut dilaksanakan oleh OECD dengan sokongan daripada Kumpulan Pakar ASEAN mengenai persaingan AEGC dan Kerajaan United Kingdom dengan pembiayaan daripada Dana Kemakmuran United Kingdom. Universiti Brunei Darussalam UBD dan Dynamic Technologies memeterai kerjasama bagi melengkapkan para mahasiswa dengan kemahiran IT melalui penempatan kerja ke arah menjana industri tersebut di negara ini. Penandatanganan secara maya bagi Head Start program antara Dynamic Technologies dan UBD untuk 2 mahasiswa bagi kumpulan pertama akan mengikuti latihan dalam perkhidmatan sambil menjalani pengajian sarjana muda. Menyaksikan penandatanganan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri sebagai Timbalan Pengerusi Majlis Universiti Brunei Darussalam. Yang Mulia Pengarah Dr. Muhammad Iskandar dan Yang Mulia Puan Hajah Siti Raizana. Nilai jumlah perdagangan negara Brunei Darussalam pada bulan Jun 2021 dicatat sebanyak 3,154.9 juta ringgit, iaitu peningkatan 178.6% daripada 1,132.6 juta ringgit pada bulan yang sama tahun lalu. Manakala bagi perubahan bulan ke bulan, jumlah perdagangan bagi bulan Jun 2021 meningkat sebanyak 70.5% berbanding dengan bulan Mei 2021. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi melaporkan jumlah ekspor meningkat sebanyak 145.8% tahun ke tahun kepada 1,320.7 juta ringgit berbanding tahun lalu. Ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan api galian dan juga ekspor kimia. Dari segi komoditi mengikut seksyen, bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada ekspor negara Brunei Darussalam diikuti dengan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Manakala pasaran ekspor utama pada bulan Jun 2021 adalah Singapura diikuti Republik Rakyat China dan Jepun. Bagi import pula, jumlah nilai menunjukkan peningkatan kepada 1,834.2 juta ringgit pada bulan Jun 2021 berbanding tahun lalu. Ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan import bahan api galian yang sebahagian besarnya digunakan sebagai input bagi penghasilan produk petrokimia. 5 komoditi import utama pada bulan ini adalah bahan api galian diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, barang-barang keluaran kilang dan kimia. Manakala sumbangan terbesar mengikut rakan dagangan ialah Arab Saudi diikuti Rusia dan Malaysia. Sementara itu, peratus tertinggi mengikut mod pengangkutan adalah mod pengangkutan laut diikuti oleh pengangkutan udara dan melalui darat. Laporan penuh IMTS bagi bulan Jun 2021 boleh didapati melalui laman sesawang JEPS di www.deps.gov.bn. Gelombang kedua COVID-19 tidak menghalang semangat 3 orang anak tempatan untuk meneruskan kelangsungan perusahaan mereka.
Dikenali sebagai Bersih Solution, syarikat tersebut memberikan khidmat pembersihan dan nyahkuman. Walaupun bermula dengan modal yang agak rendah, namun Bersih Solution tetap meletakkan kepuasan pelanggan sebagai keutamaan. Dari awal permulaan kami bisnes pun, kami memang kan mau benar pulang kan bisnes ini sebenarnya kan mau untung tapi at the same time kami pun kan mau customer satisfaction atau at the same time kami ini ingatkan juga kami punya pekerja kami yang turun on site. So what we do, we set proper SOP. Kami make sure yang once saja diorang masuk ke red zone atau bila sebelum diorang masuk pakai full PPE. Dengan hanya 8 orang pekerja pada tahun 2020, kini Bersih Solution mempunyai lebih 50 orang pekerja tempatan yang sebahagian besarnya terdiri daripada golongan belia. Kami mau ambil belia, kami mau ambil 100% lokal. So dari sana, dari last year, semua pekerja kami yang kami ambil semua lokal, semua belia, cleaning and imported lah masa ni. Surprisingly jual lah. Kalau dulu kami memang berfikir mencari, adakah orang mau mencari kerja jadi pembersihan ni lah. Tapi since kami sudah start buka tu, surprisingly kami dapat respon yang macam overwhelming. Berkat kesabaran dan semangat tidak mudah putus asa menjadikan ketiga-tiga belia ini untuk terus bangkit dan berjaya. Sifat seperti inilah perlu dicontohi oleh para belia, terutama dalam berhadapan cabaran berikutan penularan COVID-19. COVID-19 yang melanda global ketika ini juga telah memberi kesan yang mendalam kepada beberapa perniagaan. Antara yang mendapat kesan adalah pusat-pusat kecergasan. Namun, ia tidak mematahkan semangat bagi sebahagian masyarakat, malah terus menyokong pihak kerajaan untuk sama-sama membendung penularan pandemik. Usaha anak-anak muda dalam aktiviti kecergasan dapat diteruskan dengan kaedah yang berbeza. Satu-satunya cara bagi meneruskan kegiatan kecergasan adalah menerusi dalam talian. Sejak diungkayahkan 6 tahun lalu, aktiviti Zoom 673 Kuala Belait dilaksanakan secara konvensional di dalam gimnasium. Namun, senario itu berubah dengan kemunculan COVID-19 yang membataskan pergerakan dan perkumpulan. Inisiatif ini adalah supaya mereka sentiasa aktif di rumah. Sebagai jurulatih, dengan adanya sesi virtual ini kami dapat masih berkomunikasi dengan ahli kami supaya mereka bersemangat untuk bersenam walaupun seorang di rumah. Sambutan orang ramai menggalakkan meskipun berdepan cabaran dalam perlaksanaannya. Sesi Zoom diadakan setiap hari pada 11 petang kecuali hari Sabtu dan Ahad.